Oke, selamat pagi kelas. Selamat pagi, Cikgu. Oke, apa kabar semua? Sehat? Sehat. Oke, baiklah. Hari ini cikgu akan ajar kamu tajuk yang barulah. Jadi sebelum itu cikgu mau main teka-teki dulu. Oke, teka-teki berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Oke, boleh nampak skrin cikgu? Boleh. Slide cikgu. Oke. Dengar baik-baik dia punya teka-teki. Okey, teka-tekinya begini. Aku berwarna hijau. Aku mengelilingi bumi. Aku juga memberikan sumber makanan kepada manusia. Jadi, apakah aku? Alam sekitar. Okey, pandai. Jawapan dia adalah alam sekitar. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan alam sekitar lah. Okey, iaitu unit 11. Kamu boleh buka buku teks juga. Siapa yang ada buka buku teks, buka muka surat 123. Okey, kita belajar unit 12, masyarakat, unit 11, maafkan cikgu, masyarakat prihatin alam terpelihara. Okey. Jadi dalam unit ni kamu akan belajar banyak perkara lah. Antaranya cara menjaga alam sekitar, kepentingan menjaga alam sekitar, kesan-kesan jika tidak menjaga alam sekitar, dan kamu juga akan dapat menzahirkan perasaan apabila dapat menjaga alam sekitar, dan kamu juga akan melibatkan diri secara proaktif ketika menguruskan alam sekitar secara bersama. Jadi nilai dalam unit ni kamu akan dapat rasional, kerjasama, patriotisme, kasih sayang, bertanggungjawab, kepercayaan kepada Tuhan. Okey, ni tadi. Kamu ready sudah? Okey, sekarang kita masuk kepada. Okey, sekarang kita pergi kepada konsep dahulu. Sebelum kita. Okey, jadi alam sekitar ni merupakan salah satu kurniaan Tuhan, dan alam sekitar ni juga merupakan segala benda hidup dan bukti yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Kalau kamu boleh lihat, alam sekitar ni boleh dipanggil sebagai flora. Kita akan teruskan kepada lambat sikit dan. Okey, jadi kita akan teruskan kepada cara menjaga alam sekitar. Kita ni perlu menjaga alam sekitar dengan baik agar tidak berlaku kerosakan lah. Okey, antara cara dia adalah yang pertama, mengadakan gotong royong bagi membersihkan kawasan persekitaran. Okey, contohnya kalau sekarang kan pandemik, mungkin di kawasan kamu sendiri, kamu boleh mengadakan gotong royong lah untuk membersihkan kawasan persekitaran. Contohnya macam menebang pokok-pokok yang, bukan menebang pokok yang besar-besar lah, rumput-rumput begitu kamu itulah kamu bersihkan. Okey. Yang kedua adalah menanam pokok. Okey, menanam pokok contoh macam buah-buahan kah di persekitaran kamu. Itu adalah cara untuk kamu menjaga alam sekitar. Yang ketiga pula adalah mengadakan kempen alam sekitar dan kitar semula. Dan yang terakhir, menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar secara tegas dan menyeluruh. Maksudnya di sini kan ada kegiatan pembalakan haram, penebangan pokok secara haram, itu boleh merosakkan alam sekitar. Jadi dengan menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar ni, kita boleh menjagalah pokok-pokok yang boleh menyebabkan kerosakan di alam sekitar. Okey, selain itu juga melalui program 5R ni, iaitu rethink, repair, reduce, reuse dan recycle,
itu juga merupakan satu program yang boleh menjaga keindahan dan kebersihan alam sekitar lah. Okey, kalau kita pergi yang pertama, rating, iaitu fikir semula. Okey, fikir semula sebelum membuang sesuatu barangan. Contohnya, memastikan buangan masih boleh dibaiki ataupun dikitar semula lah. Contoh macam botol. Okey, botol air yang besar tu kah, yang kecil kah, kamu boleh buat benda-benda yang berfaedah lah. Contoh macam tempat letak pensel, pen, itu boleh kamu kitar semula ataupun baikinya. Okey, selain itu contoh lain tayar, macam tayar yang sudah haus tidak boleh digunakan lagi, kamu boleh buat sebagai letak macam pasu bunga. Itu kamu kitar semula untuk menampakkan persekitaran kamu lebih cantik. Itu. Yang kedua pula, repair baiki. Okey, membaik pulih barangan yang rosak dan menggunakan semula. Contoh barang-barang yang boleh kamu baiki macam jam yang rosak. Mungkin kehabisan bateri kah, ataupun dia punya yang tepi-tepi itu rosak, kamu mungkin boleh baiki ataupun bawa ke tempat kedai dan baikinya. Itu adalah repair. Kalau yang ketiga pula, reduce, kurangkan penggunaan lah. Contohnya mengurangkan pembelian dan penggunaan bahan. Sebagai contoh, beg plastik. Okey, beg plastik, contohnya kalau kamu ke kedai, kamu kena bawa lah beg, macam beg kain sendiri. Adakah kamu punya beg kain sendiri? Kamu boleh bawa pergi membelilah supaya tidak menggunakan terlampau banyak plastik. Begitu. Terus keempat pula, reuse, guna semula, iaitu menggunakan barang-barang lama semula. Contohnya baju-baju kamu yang tidak terpakai ataupun yang macam tidak muat sudah, kamu boleh bagi baju tu dengan kepada rumah-rumah kebajikan yang lebih memerlukan lah. Okey, itu adalah reuse. Dan yang terakhir pula, recycle, kitar semula, iaitu mengitar semula bahan buangan kepada bahan mentah. Contohnya macam mengumpul surat kabar lama. Okey, kamu kumpul surat kabar lama, kamu boleh kitar semula menjadi kertas baharu. Okey, itu supaya mengurangkan penembangan pokok lah, sebab kertas ni diperbuat daripada kulit-kulit pokok tu lah, diproses menjadi kertas yang baharu. Jadi kalau macam surat kabar lama tu, dia boleh digunakan semula, diproses dan menjadi kertas yang lebih baharu. Itu adalah program 5R. Okey, di sini juga cikgu bagi contoh apa bahan yang boleh dikitar semula lah. Okey, ada kan yang 3 tong sampah yang berwarna tu, ada biru, jingga ataupun oranye dan coklat. Okey, yang dalam tong sampah biru tu kamu boleh membuang bahan seperti kertas lah, majalah, surat kabar, buku-buku yang tidak terpakai, kotak-kotak yang tidak terpakai. Di situ nanti ada yang pihak yang bertanggungjawab untuk kitar semula bahan itu. Yang kedua pula, jingga ataupun oranye, kamu boleh buang plastik, botol plastik bersinar, berwarna, dan juga kamu boleh membuang aluminium lah, macam contoh tin minuman, makanan. Okey, itu tong sampah warna orange ataupun jingga. Okey, yang coklat pula, di situ kamu boleh buang kaca lut sinar, botol-botol minuman kaca tu, botol vitamin, ataupun botol-botol kosmetik macam minyak wangi kan, dia kaca. Jadi di situ kamu buang dalam tong sampah coklat, supaya nanti pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan proses-proses kitar semula tu mudahlah untuk membuat proses
pengitaran semula. Okey, setakat ini boleh faham? Boleh, Cikgu. Okey, sekarang kita teruskan lagi kepada kesan-kesan pencemaran alam sekitar lah. Okey, kalau kamu tengok, kalau kita tidak menjaga alam sekitar ni, tidak bertanggungjawab dan tidak prihatin dalam menjaga alam sekitar, kita akan dapat kesannya lah, iaitu kesan pencemaran alam sekitar. Jadi di sini cikgu ada senaraikan beberapa kesan lah, iaitu yang pertama pencemaran udara, di mana disebabkan kesan rumah hijau, dia boleh menjejaskan kualiti air, menjejaskan kesihatan manusia, menyebabkan pemanasan global, penipisan lapisan ozon. Okey, contoh pencemaran udara ni contohnya macam pembakaran secara terbuka. Okey, pembakaran secara terbuka di situ boleh menyebabkanlah pencemaran udara ni. Satu lagi pembakaran hutan, di situ boleh menyebabkan pencemaran udara. Jadi dia akan menjejaskan kita semualah, tidak kiralah kualiti air, kesihatan manusia, apalagi pemanasan global serta penipisan lapisan ozon. Okey, yang kedua pula iaitu pencemaran air. Okey, pencemaran air contohnya membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Okey, sebab kalau kita tengok kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab ni, dia akan menyalurkan sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Okey, yang seperti kamu nampak yang kejadian yang sungai yang menyebabkan penduduk kampung di sekitar tu boleh terjejas kesihatan mereka. Okey, itu kamu tengok yang pencemaran air ni, dia menyebabkan kekurangan sumber air bersih. Ialah sebab kalau air yang sudah kotor, dia tidak bersih lagi lah untuk kita gunakan. Yang kedua, menjejaskan kesihatan manusia. Kalau kita tetap juga menggunakan air yang kotor tu, dia boleh menjejaskan kesihatan kita lah. Dan yang ketiga, menjejaskan kehidupan akuatik. Okay, kehidupan akuatik macam ikan-ikan dalam sungai itu ataupun laut, dia boleh terjejas lah dan menyebabkan kehidupan akuatik tu boleh mati. Okey. Okey, yang ketiga, boleh satu orang tolong baca? Pencemaran bunyi, di mana Kesan dia akan mengganggu pendengaran manusia. Dan yang kedua, mengganggu persekitaran. Dan yang terakhir, menyebabkan tekanan emosi. Okey, terima kasih. Okey, jenis pencemaran yang ketiga pula adalah pencemaran bunyi, di mana kesan dia akan menyebabkan mengganggu pendengaran manusia. Ialah kalau contoh malam-malam mungkin ada buat bunyi bising. Okey, dia boleh mengganggu pendengaran manusia di samping mengganggu persekitaran. Macam kalau satu orang membuat bising atau boleh dalam satu kampung tu, jadi sekeliling yang penduduk kampung yang lain pun akan terganggu. Dan yang ketiga, dia akan menyebabkan tekanan emosi. Ialah contohnya kalau macam kamu tengah belajar, tengah study terus tu ada yang membuat bising, dia boleh menyebabkan tekanan emosi kamu sendiri. Itu adalah jenis pencemaran bunyi. Okey, dan jenis pencemaran yang terakhir adalah pencemaran tanah, di mana kesan dia akan menyebabkan menjejaskan kesuburan tanah itulah. Jadi contohnya macam tanah yang terlampau lembut, begitu, dia boleh menjejaskan kesuburan tanah lah untuk yang bercucuk tanam. Mungkin sayur-sayurnya tidak akan subur lah. Jadi itu adalah jenis pencemaran tanah. Yang
kedua, kesan dia boleh menyebabkan hakisan tanah. Okey, contohnya macam di tepi-tepi bukit, kalau pokok-pokok tu ditebang, dia akar tu tidak akan dapat mencekam tanah tu lagi lah sebab sudah ditebangkan. Jadi dia boleh menyebabkan hakisan tanah berlaku. Dan yang ketiga adalah tanah gersang. Okey, tanah gersang ni macam tanah yang kering ataupun tidak subur lah, seperti menjejaskan kesuburan tanah tadi. Dia kesan dia akan menyebabkan tanah yang gersang. Macam cikgu cakapkan tadilah, kalau macam penebangan pokok secara berleluasa dilakukan, inilah kesan-kesannya yang akan berlaku. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Alright. Okey, sekarang kita pergi kepada kepentingan pula. Kepentingan dalam menjaga alam sekitar ni. Okey. Di sini cikgu ada berikan 4 kepentingan. Okey, iaitu yang pertama mengurangkan pencemaran. Ialah kalau kita semua prihatin, bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar, kita akan dapat mengurangkan pencemaran berlakulah yang seperti yang kita belajar tadi, kesan tadi. Pencemaran udara, kita boleh kurangkan pencemaran air, bunyi, tanah dan sebagainya. Okey, yang kedua pula udara yang segar dan nyaman. Okey, kalau tiada pencemaran udara berlaku, sudah pastilah kita akan mendapatkan udara yang segar dan nyaman, dan kita punya pernafasan pun akan menjadi lega. Okey, yang ketiga pula adalah persekitaran menjadi lebih sihat dan bersih. Okey, betul lah. Kalau kita menjaga alam sekitar, menjaga kebersihan alam sekitar, persekitaran kita akan menjadi lebih sihat dan bersih. Kita juga akan mendapatkan oksigen dan kita seperti yang tadi itulah, udara yang segar dan nyaman. Dan yang keempat adalah menjimatkan kos, sumber dan tenaga. Sebagai contoh, macam kalau sungai tercemar, untuk membersihkan sungai itu agak lama dan memerlukan kos yang lebih besar dan menggunakan banyak tenaga untuk membersihkan sungai itu. Itu adalah contohnya. Jadi kalau kita jaga alam sekitar ni dengan baik, kita bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar ni, kita dapat menjimatkan kos, sumber dan juga tenaga. Di samping kita juga akan mendapatkan sumber makanan lah. Okey? Okey, setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Okey, kalau begitu kita akan pergi kepada aktiviti lah. Di sini cikgu akan bagi kamu link. Kita buat aktiviti melalui Google Form. Kita akan buat aktiviti melalui Google Form. Cikgu akan share link. Okey, cikgu mau kamu klik link tu dan jawab soalan yang diberikan. Okey, cikgu akan bagi kamu masa dalam 5 hingga 7 minit lah. Kalau sudah siap, kamu boleh bagi tahu cikgu. Nanti kita akan bincang sama-sama. Okey cikgu. Okey. Kalau kamu ada masalah, boleh bagi tahu cikgu ya. Okey.
Sudah, Cikgu. Oke, kamu sudah jawab? Sudah. Oke, kejap ya. Kita akan bincang. Oke. Oke, sudah jawab. Kita akan bincang. Siapa? Cikgu ada bagi 10 soalan. Oke, kita bincang sama-sama. Cepat. Oke. Kita tengok. Oke, kita tengok soalan yang pertama. Maksud alam sekitar ialah jawapan dia adalah semua sumber alam ciptaan Tuhan, bukannya ciptaan manusia. Okey, sudah cikgu bagi tahu tadi kan, alam sekitar ini merupakan salah satu kurniaan Tuhan. Okey, ni Ya, Cikgu. saya. Okey, berapa? Mungkin dia terlalu mau cepat jawab. Okey, yang kedua adalah berikut ialah cara menguruskan aktiviti pembuangan sampah dan juga sisa toksik. Kecuali, okey, kecuali adalah buang dalam sungai. Okey, okey, pandai. Ini betul. Bukannya pembuangan secara sistematik dan juga secara berkala. Itu adalah cara menguruskan aktiviti pembuangan sampah dan juga sisa toksik. Okey, yang ketiga, apakah nilai yang perlu ada dalam diri kita tentang sayangi flora dan fauna? Itu hargai alam ciptaan Tuhan. Okey, pandai, betul. Yang keempat pula, asap dari kilang ialah punca pencemaran air. Betul ataupun salah? Dia adalah salah. Okey, yang seterusnya, berikut merupakan kepentingan menjaga alam sekitar kecuali. Okey, di sini Selefta jawab salah, iaitu persekitaran menjadi lebih bersih dan sihat. Ini adalah kepentingannya, bukan kepentingan. Okey, soalan minta selain kepentingan, kecuali. Jawapan dia adalah kekurangan sumber air yang bersih. Okey. Yang seterusnya, program 5R merupakan program sini Lefta jawab salah. Berapa? Mungkin dia silap. Okey, jawapan dia adalah menjaga keindahan dan juga kebersihan alam sekitar. Okey, mengurangkan pembelian dan penggunaan bahan tu yang tadi itulah kurangkan, itu adalah reduce. Okey. Cikgu soalan minta semua 5R ya. Okey.
Dan seterusnya, bagaimanakah cara Anda menjaga alam sekitar di persekitaran Anda? Jawapannya di sini, menjalankan aktiviti gotong royong membersihkan longkang. Oke, bagus. Itu adalah cara Lefta untuk menjaga alam sekitar. Yang kedua, kesan yang akan masyarakat perolehi sekiranya berlaku pencemaran air, mencecaskan kesihatan. Okey, lain kali nanti jawab secara full lah ya. Okey, ini boleh diterima tapi setengah markah. Okey, menjejaskan kesihatan manusia, betul. Ialah kesan dia adalah kalau pencemaran air ni berlaku, dia boleh menjejaskan kesihatan manusia. Okey, apakah perasaan anda sekiranya semua masyarakat prihatin dalam menjaga alam sekitar? Gembira. Okey, nampaknya mungkin ada beberapa soalan yang tidak difaham ataupun terlalu laju kali dia mau menjawab. Berapa? Nanti cikgu akan bagi latihan pengukuhan seterusnya. Okey, setakat ni boleh faham lagi kan? Boleh cikgu. Okey, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Okey, di sini sebelum cikgu minta kamu buat kesimpulan dan juga cikgu bagi kesimpulan cikgu mau tanya dulu, apakah perasaan kamu apabila dapat menjaga alam sekitar? Bangga. Bangga, okey. Bangga, okey. Kedua pula, apa tindakan kamu kalau untuk menjaga alam sekitar? Tindakan kamulah untuk menjaga alam sekitar ni. Tindakan saya cikgu kalau untuk menjaga alam sekitar, contohnya kalau macam mengurangkan pembuangan sampah lah cikgu. Ataupun Mengurangkan maksud saya cikgu, kalau ada macam plastik tu kan cikgu, ya. bukan pembuangan sampah, kita kurangkan penggunaan plastik. Oh, okey. Ya. Bagus. Okey, itu adalah satu tindakan yang bagus untuk kamu lakukan. Kalau kamu membeli barang-barang, kamu boleh kurangkan penggunaan plastik. Okey, jadi kita akan masuk kepada kesimpulan. Sebelum tu cikgu minta seorang untuk bagi refleksi berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Untuk refleksi hari ini cikgu, pada pendapat saya lah cikgu, mengenai topik pembelajaran, kita sebagai masyarakat yang mempunyai akal, mestilah menjaga alam sekitar, kerana alam sekitar ini merupakan satu karunia lah daripada Tuhan, dan manusia mempunyai tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar ini. Kita perlu juga mengamalkan 5R itu untuk menjaga keindahan alam sekitar dan mengekalkanlah kebersihan alam sekitar. Itu saya cikgu. Okey, terima kasih di atas refleksi tadi. Bagus, dia memberikan refleksi secara menyeluruh lah berkaitan kita punya pembelajaran hari ini. Jadi cikgu akan membuat kesimpulan di sini, iaitu alam sekitar ni memang sememangnya amat penting lah untuk kita semua jaga, tidak kira lah tua, muda, kaya, miskin. Kita mesti jaga dan tunjukkan rasa prihatin tu agar agar alam sekitar ni sentiasa terpelihara dan dia juga akan menjaminkan kesejahteraan kita semua. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Sebelum cikgu kita akhiri, cikgu akan bagi kamu satu latihan lah. Okey, kalau kamu nampak ini ada satu contoh poster berkaitan dengan alam sekitar lah. Jadi cikgu mahu kamu lukis satu poster yang menandakan kamu sayang dan cinta akan alam sekitar. Okey, nanti cikgu akan bagi kamu contoh poster ni lah dalam grup. Kamu boleh rujuk. Nanti poster tu minggu hadapan kamu boleh hantar. Jadi kamu lukislah cantik-cantik ya. Okey cikgu, boleh. Okey.
itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih kelas. Terima kasih juga Cego. Oke.